Assalamualaikum dan salam sejahtera saya ucapkan kepada semua, terutamanya pensyarah penyelia saya iaitu Prof. Mas. Pada hari ini, saya ingin membentangkan berkaitan female delinquency, tetapi terlebih dahulu saya ingin memperkenalkan diri saya iaitu nama saya ialah Nuriana binti Kisun, memegang kad metrik yang bernombor 202111011265. Baiklah, tanpa membuang masa, marilah kita telusuri apakah penceritaan di sebalik tajuk female delinquency ini. Seperti yang kita ketahui, lazimnya kanak-kanak perempuan delikuen berumur antara 13 hingga 18 tahun. Gadis Afrika Amerika dan Hispanik adalah segmen yang paling pesat berkembang di pusat tahanan delikuen wanita dan berkemungkinan 70 sehingga 80% lebih tinggi berbanding gadis Kaukasia. Status kelas atau sosioekonomi juga mempengaruhi kanak-kanak perempuan dalam sistem keadilan juvana. Gadis yang mempunyai sedikit sumber ekonomi lebih berkemungkinan akan ditempatkan di kemudahan juvana. Hal ini kerana jika seseorang itu memiliki wang, ibu bapanya akan mampu membelikan peguam persendirian yang mana wang mempengaruhi sama ada seseorang itu memiliki pribadi insurans atau tidak. Kebanyakan penyelidikan dan pembangunan teori telah dijalankan dengan menfokuskan kepada ciri-ciri dan keperluan pesalah juvana lelaki. Bagi mengisi kekosongan ini, teori yang telah digunakan untuk menerangkan kenakalan lelaki juga telah digunakan untuk menerangkan kenakalan kanak-kanak perempuan tanpa mengira perbezaan antara dua jantina. Cesare Lombroso dan Charles Darwin ini percaya bahawa terdapat perbezaan ciri fizikal antara jenayah dan bukan jenayah. Menurut mereka menyatakan bahawa wanita harus lebih menarik daripada lelaki bagi melangsungkan kehidupan. Wanita yang bukan penjenayah disimpulkan sebagai menarik, pasif dan keibuan kerana perkara tersebut adalah ciri-ciri yang dicari oleh lelaki bukan penjenayah apabila mendapatkan pasangan. Beliau percaya bahawa lelaki sama ada penjenayah atau tidak akan lebih unggul daripada wanita dari segi fizikal dan intelek. Walau bagaimanapun, mereka meramalkan bahawa kadar jenayah wanita akan meningkat kerana wanita mendapat lebih pendidikan dan maju dari segi mental pada masa kini. Salah seorang ahli sosiologi juga telah mengkaji gadis delinquent dalam percubaan bagi menerangkan dan merawat tingkah laku mereka. Beliau mencadang bahawa wanita yang datang dari kelas pertengahan dan kelas atasan telah belajar melalui keluarga, rakan sebaya, masyarakat dan guru agar tetap suci. Dengan kekal suci, wanita ini memastikan peranan mereka dalam masyarakat untuk menjadi isteri dan ibu kerana seorang lelaki tidak akan berkahwin dengan seorang wanita yang bukan virgin. Pada tahun 1960-an dan 1970-an, wanita merungut kerana mereka berpendapat bahawa perempuan patut dilayan sama rata dengan lelaki sama ada ketika berada di rumah ataupun di tempat kerja. Ketika itu, kebanyakan wanita mula beralih daripada peranan sebagai suri rumah kepada seorang wanita yang bekerjaya. Sebelum berlakunya perubahan sosial ini, jenayah wanita kebanyakannya terdiri daripada pelacuran dan mencuri. Namun, ketika ini wanita juga boleh melakukan jenayah yang berbentuk kekerasan sama seperti jenayah yang dilakukan oleh lelaki. Kadar jenayah dalam kalangan wanita ini akan terus meningkat suatu hari nanti dan berkemungkinan akan melebihi kadar jenayah yang dilakukan oleh lelaki. Peningkatan yang berlaku ini disebabkan kebebasan yang ditemui oleh seorang wanita itu sendiri. Ketika dahulu, kadar jenayah wanita rendah kerana pergerakan wanita dihadkan. Namun, berbeza pula pada ketika ini di mana wanita kerap keluar di khalayak ramai dan hidup dalam keadaan sosial tanpa ada sekatan atau sebarang had yang dikenakan terhadap mereka. Pada tahun 1974, Akta Pencegahan Keadilan dan Kenakalan Juvana telah diluruskan. Matlamat akta tersebut adalah untuk mengurangkan bilangan pesalah status yang ditahan dalam tahanan. Tahun 1985, Hagan dan rakan-rakannya mengemukakan konsep teori kawalan. Berdasarkan teori ini, mereka membuat tanggapan bahawa sekiranya wanita mula memasuki alam pekerjaan, peranan mereka dalam rumah akan berubah. Perubahan yang berlaku secara tidak langsung ini mempengaruhi cara mereka mengawasi anak mereka sendiri. Hasil daripada hipotesis yang Hagan dan rakan-rakannya buat, mereka mendapati bahawa apabila wanita mendapat lebih banyak kawalan di tempat kerja, kuasa yang mereka ada itu akan berpindah ke dalam rumah. Terdapat 3 jenis utama keluarga iaitu ialah keluarga patriarki, keluarga matriarki dan keluarga egalitarian. Bagi keluarga patriarki, pekerjaan bapa mempunyai status yang baik dan gaji yang lebih tinggi daripada pekerjaan ibu. Bagi keluarga matriarki pula, pekerjaan ibu mempunyai status yang lebih baik dan gaji yang lebih tinggi daripada pekerjaan bapa. Dalam keluarga matriarki, ibu kurang terlibat dalam pengawasan terhadap anak perempuan dan kemungkinan mereka tidak mengambil peduli akan anak perempuannya itu. Bagi keluarga egalitarian pula, kedua-dua ibu dan bapa mempunyai pekerjaan yang setaraf dari status gaji dan sebagainya. Keluarga yang jenis egalitarian ini akan membuat keputusan dalam rumah secara adil dan sama rata. Belum tahun 1960-an, teori kriminologi wanita lebih tertumpu kepada perbezaan jantina atau biologi dan stereotip jantina.
Berdasarkan 3 tema teori ini, didorong oleh kepercayaan lazim bahawa wanita mempunyai tahap yang lebih rendah daripada lelaki. Antara 3 tema itu ialah wanita rendah dari segi biologi, jenayah wanita didorong oleh seksual, dan rawatan yang mengajar wanita cara untuk menjadi lebih baik secara tradisional. Dalam feminis mereka, menekankan untuk mengambil kira jantina dan tidak hanya tertumpu terhadap sesuatu jantina sahaja ketika memberi penjelasan akan penjenayah dan tingkah laku delinkuen wanita. Sebelum tahun 1970-an, rogol dianggap sebagai perjuangan nafsu dan keinginan seksual. Namun, feminis mentakrifkan semula bahawa rogol sebagai perebutan kuasa antara dua orang. Takrifan ini memberi kesan kepada cara wanita dilayan dalam bilik mahkamah sebagai mangsa dan definisi rogol itu disebut sebagai perbuatan jenayah. Pendedahan ini membawa kepada perubahan dalam cara polis dan mahkamah mengendalikan jenayah. Perkara ini penting untuk mempertimbangkan perbezaan apabila tingkah laku jenayah dan delinkuen wanita diterangkan. Malah, perkara ini juga penting dalam memahami bagaimana undang-undang dan dasar memberi kesan terhadap wanita secara berbeza. Baiklah, itu sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih.